Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau ad-din, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ayat 35 dalam surah Al-Ma'idah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina aman. Suatu lafaz yang disebut oleh para ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir, di mana Allah Ta'ala banyak mengguna pakai kalimah ya ayyuhallazina amanu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan lafaz itu, kata ulama, adalah lafaz yang paling lembut, yang paling halus, yang Allah guna untuk menarik perhatian orang-orang yang beriman, untuk menarik perhatian.
Dan lafaz kalimah itu dianggap oleh ulama sebagai paling halus, paling lembut, paling mesra. Allah menyeru dan memanggil orang-orang yang beriman. Yang kedua, kata ulama, berdasarkan kalimah ya ayyuhallazina amanu, setiap kali kita baca ayat-ayat sedemikian di dalam Al-Quran, bila kita jumpa ya ayyuhallazina amanu, ulama sebut selepas daripada itu pasti ada arahan yang sangat besar yang Allah Ta'ala kirimkan untuk kita, yang Allah nak pesan kepada orang beriman. Dan arahan itu semestinya, kata ulama, adalah arahan yang sangat besar. Dan arahan itu sama ada benda yang mesti kita kena buat ataupun benda yang mesti kita kena tinggalkan. Dia salah satu di antara dua. Sama ada kena buat atau kena tinggal. Dalam ayat 35 Al-Ma'idah tadi, arahannya adalah kena buat. Selepas ya ayyuhallazina amanu taqullah, arahan yang pertama Allah suruh kepada kita adalah bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Allah, timbulkan rasa gerun kamu kepada Allah. Jadi itu yang Allah pesan yang pertama dalam ayat tadi, supaya pertama sekali kita kena takut pada dia. Sebab itu yang pertama tadi Allah guna kalimah ya ayyuhallazina amanu untuk menarik perhatian orang yang beriman. Dan yang kedua saya sebut tadi, setiap kali lepas ya ayyuhallazina amanu akan ada arahan besar yang Allah keluarkan kepada manusia, sama ada kena buat atau kena tinggal. So dalam ayat tadi arahannya kena buat. Yang pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi tuan-tuan, perkataan ittaqullah kita melayukan juga jadi takwa, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Perlu ada rasa gerun, rasa takut kepada dia. Takwa ni apa maksudnya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Disebut secara umum oleh para ulama, at-taqwa huwal imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah kamu menurut segala perintah Allah dan dalam masa yang sama meninggalkan segala larangan dia. Ikut perintah Allah, tinggal segala larangannya. Itu namanya orang yang bertakwa. Dan takwa ini sangat-sangat penting bagi seorang Muslim. Takwa itu sangat penting. Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Kerana setiap minggu hari Jumaat, khatib wajib berpesan kepada sidang Jumaat yang hadir di dalam masjid, ittaqullah ya ayyuhan nas ittaqullah
Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Sebab pentingnya itulah ia diulang setiap minggu pada hari Jumaat di atas mimbar Jumaat, dan menjadi salah satu 5 daripada rukun-rukun khutbah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, takwa ini sangat penting dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita tengok dalam bulan Ramadan ini, bila disebut ayat kefarduan berpuasa 183 Al-Baqarah itu, di hujungnya Allah sebut la'allakum tattaqun. Dengan kita berpuasa secara benar, secara bersungguh, secara mengikut spek yang Allah kehendaki, di hujung Ramadan nanti insya-Allah kita akan jadi la'allakum tattaqun. Kita akan jadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Boleh dapat. Tapi syarat dia kena ikut spek. Puasa ni kena ikut aturan yang sepatutnya. Maknanya syarat dia, rukun dia, sunat dia, makruh dia, mana yang boleh buat, yang kena tinggal sepanjang Ramadan, kena jaga semua tu. Barulah di hujung Ramadan menjelang malam raya besok, kita dapat la'allakum tattaqun. Kita dapat menambah baik iman dan takwa kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sebab itulah Nabi kata, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai di kalangan manusia yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa, melainkan lapar dan dahaga saja. Rugi tuan, puasa dapat lapar dan dahaga. Saya dari tadi tengok air dalam tong belakang tuan-tuan. Air apa tu? Air tebu Main hantar secawan sini. Tak boleh tahan lah. Main hantar secawan. Jangan 1 jap pula, secawan cukup. Daripada tadi aku tengok. Tak boleh tahan tuan, air kosong ni. Jarang ustaz minta air tengah ceramah kan. Allahu Akbar. Baik, tak apalah tuan, nanti muslimat tolong isi tu. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, so nombor 1 maknanya kita kena jaga iman dan takwa, atau lebih tepat lagi kita jaga akidah kita masing-masing. Akidah tu kena jaga. Sebab hari ni tuan-tuan, ramai orang tidak jaga akhlak dan tidak menjaga akidah mereka masing-masing. Akidah tak jaga, akhlak pun lagilah jauh dia nak jaga tak. Kadang-kadang tidak menghormati langsung bulan Ramadan. Dia tak reti nak hormat bulan Ramadan itu. Jadi sebab itu kita kena jaga, kita kena hormat yang dinamakan dengan Syahrul Ramadan. Terima kasih Allah. Okey, terima kasih. Baik, jadi tuan-tuan, so nombor 1, jaga iman, jaga tauhid, jaga akidah. Sebab kadang-kadang hari ini manusia dia bercakap, dia tidak jaga akidah. Kan? Dia tak peduli yang dicakap tu okey ke tak okey ke, boleh rosak akidah ke, boleh terbatal akidah, dia tak peduli. Ini suasana kita yang ada di akhir zaman ini tuan-tuan. Orang sudah tidak reti nak jaga kehebatan agama Islam itu sendiri. Baik, so saya ringkaskan dengan masa yang ada ini tuan-tuan. Yang pertama, Allah arahkan kita jaga iman, tauhid dan takwa kita. Yang kedua,
wabtaghu ilaihil wasilah. Selepas Allah mengarahkan kita supaya jaga iman, jaga tauhid, jaga takwa kita, Allah keluarkan arahan yang kedua. Allah kata, carilah seberapa banyak jalan-jalan yang boleh mendekatkan diri kamu kepada Allah. Tugas kita yang kedua selepas bertakwa, beriman kepada Allah, adalah kita cari sebanyak mungkin al-wasilah, iaitu jalan yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu jalan dia, ini yang sedang kita buat sekarang ini, yang kita tengah buat sekarang ini, tuan-tuan. Kita datang masjid, kita datang surau, kita dengar kuliah tazkirah, kita menunggu masuknya isyak, lepas tu kita solat isyak, tarawih, witir sampai selesai. Ini semua jalan dekat diri dengan Allah. Banyak dia punya jalan, tuan-tuan. Tugas kita pilih jalan kebaikan ni, dan yang paling penting saya sebut selalu, kita kena minta, tuan-tuan. Minta pada Allah, ya Allah, tunjukkan aku jalan-jalan kebaikan. Kalau kita tak minta pun boleh, tapi kita kena cari. Tapi bila kita minta, Allah tunjuk, benda tu jadi lebih mudah lah. Jadi lebih mudah. Tuan-tuan masuk je surau Ad-Din, tuan-tuan akan nampak tabung. Jadi mudah lah, bubuh je duit dalam tabung tu. Kalau buat-buat tak nampak pun tabung tu, QR code, e-wallet, Tashenggo pun macam ada. Jadi duit tak bawa ustaz, tapi handphone bawa kan, boleh scan terus. Jadi tuan-tuan, ini semua jalan dekat diri dengan Allah. Kita infak kan. Semalam saya tazkirah di satu surau belah Ulu Kelang sana. Kapet dia macam tuan-tuan lah, lebih kurang kapet baru, adik-beradik Raudah punya kapet. Tanya dekat AJK, baru ni macam baru kedai, baru ustaz, harga RM50,000. Surau besar lah. Siapa bagi, dia sebutlah nama, bekas YB yang tak menang itu hari. Bukan kalah, tak menang. Parlimen Gombak kan. Jadi tuan-tuan, dia bagi, dia pergi umrah kot, tak silap saya, dah balik semalam macam tu lah. Jadi tuan-tuan, infak, duit kita banyak, belanja orang makan, kita taja iftar, more, pahala belaka, tuan. Kita taja sahur. Saya difahamkan ada 2 lagi kekosongan untuk sahur ketika qiyamul lail nantilah. Jadi jangan senyum-senyum je. Kan, ini jalan nak dekat diri dengan Allah, tuan. Walaupun ialah duit KRSP tak boleh buat keluar ni, tapi carilah duit lain. Kan, kita infak, belanja, sedekah, tuan-tuan. Kan, belilah apa-apa yang boleh dikategorikan pahala sedekah. Sebab sedekah jariah ni salah satu jalan mendekatkan diri kepada dia. Dan sedekah ni kadang-kadang, tuan-tuan, bukan nak perlu modal besar. RM1, RM2 pun jadi, tuan-tuan, bukan nak banyak kan. Tapi kita cuba istiqamah. Sebab Nabi dah pesan dah dalam perjanjian Aqabah. Antara isi perjanjian Aqabah itu, Nabi kata, anfiqu fil usri wal yusri. Kamu kena infak, kena sedekah, kena belanja, kena wakaf di waktu senang dan susah. Nabi tidak kata belanja ketika senang, sedekah ketika senang saja.
Tapi Nabi kata senang ke susah, kena belanja, kena infak, kena wakaf. Ada duit ke tak berapa ada duit, kena bagi. Tengah bulan ke hujung bulan, kena bagi. Dapat bonus ke tak dapat bonus ke kerja, kena bagi. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita dan kepada sahabat baginda dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi besarnya kesan daripada infak, sedekah jariah. Jadi tuan-tuan, kita buatlah RM1 RM2 pun tak apa, kan? Ada setengah orang duit dia banyak, dia rajin bagi juga. Setengah orang duit banyak tapi tak rajin memberi. Dia ada sifat sayang harta tu kuat. Jadi kita takut juga benda-benda macam ni. Jadi nak buang penyakit hubbul mal, sayangkan harta ni, jalan dia adalah kena banyak infak, kena rajin sedekah. Dia gitu je tuan, dia tak ada jalan lain lah, kan? Bagi je. Sebab rezeki ni Allah punya tuan-tuan. Rezeki Allah punya. Saya cerita dari satu surau itu hari, saya pergi ziarah anak saya dekat kolej. Lepas tu saya terjumpa ada seorang pakcik ni dekat Gombak lah. Jadi bila jumpa pakcik ni, dia tengah reverse kereta. Saya nampak dia, saya lambai, saya pun turun. Pakcik ni orang catering Gombak, tahulah. Jadi dia masak sedap. Jadi jumpa tu pasal dah lama tak jumpa, kan? Jadi saya cerita kat satu surau malam tazkirah tu. Masa saya jumpa tu, pakcik tu bagi saya RM50. Saya kata, haji, saya nak salam je, lama tak jumpa. Tak apa ustaz, ustaz punya rezeki. Jadi saya dengan senang hati pun saya ambil lah duit tu, kan? Orang dah bagi. Saya cerita dalam kuliah. Malam tu habis kuliah di surau tu, mari satu pakcik pula. Ustaz, ni ada 100, 50 masuk tabung ustaz, 50 untuk ustaz. Jadi saya harap malam ni adalah tu je cerita dia. Penat aku bersyarah daripada ujung ke Gombak kemari. Harap-harap ada lah malam ni. Lawak tuan, tapi serius lah benda ni. Baik, jadi tak apa, tuan-tuan nak belanja air pun okey lah, kan? Baik, jadi tuan-tuan, itu rezeki ni kita tak tahu tuan-tuan. Kadang ada orang bagi, jiran bagi, AJK bagi, tak tentu. Ini rezeki Tuhan. Kadang kita rasa macam tak ada, tiba-tiba cukup, kan? Kadang kita rasa banyak, tiba-tiba tak cukup. Dia macam tu. Jadi apa pun dalam soal rezeki ni adalah bersyukur, berterima kasih. Kita redha, kita seronok dengan nikmat yang Allah hadiahkan pada kita. Itu dah cukup baik dah tuan-tuan. Baik, lagi apa lagi? Banyaklah jalan semayang. Kita semayang fardu, kita semayang sunat. Itu semua jalan dekat diri dengan Allah. Kita puasa Ramadan, kita puasa sunat besok. Itu juga adalah jalan dekat diri dengan Allah. Sedekah pun jalan dia, zakat fitrah pun jalan dia, haji umrah pun jalan dia. Kita berzikir pun dekat dengan Allah, selawat pun dekat dengan Allah juga. Banyaklah tuan-tuan, kita tolong orang, kita hiburkan hati manusia dah. Kita bantu jiran, adik-beradik, ada yang susah, kita tolong. Ini semua tuan-tuan, jalan-jalan nak dekatkan diri kita kepada Allah. Sebab apa hidup ni kena dekat dengan dia? Sebab dia segala-galanya. Allah ni Tuhan kita, dialah maha segala-galanya. Manusia ni boleh tolong-tolong begitulah tuan-tuan. Kadang-kadang kita minta tolong, dia tolong tengok aja, atau dia tolong dengar saja, kan? Dia tak boleh lebih pada itu. Dia kata, aku setakat nak tolong dengar, insya-Allah lah, tapi kalau nak duit aku pun tengah kopak kat ni, kan? Contoh. Tapi kalau kita mengadu dekat dia tuan-tuan, dia maha luas rezeki. Allah ni dipanggil Ar-Razzaq, Tuhan yang maha luas rezekinya.
Allahu Akbar. Tak ada bertepi, tidak ada had, tidak ada limit. Dia bagi, tuan-tuan. Kita jangan risau, rezeki Tuhan tu ada di mana-mana. Jadi sebab itu, selepas Allah suruh kita bertakwa, Allah nak kita ni cari seberapa banyak jalan untuk dekat diri dengan Dia. Jadi dalam Ramadan ni banyaklah jalan dia, tuan-tuan. Kita bersahur, kita tahajud, kemudian kita kita berbuka, kita sembahyang tarawih, kita berjamaah, kita baca Quran, kan? Tak boleh baca Quran, tak apa, tuan-tuan, kita dengar Quran. Quran ni dia bukan untuk dibaca saja, tapi untuk didengar juga. Baca tu part yang paling the best lah tentang Quran. Kita baca, kan? Nama pun Quran, Iqra', baca. Jadi kalau boleh baca, kita baca. Ada hari kita kadang malas nak baca, kita dengar lah. Buka YouTube, buka MP3 ke, Radio iKim ke, mana-mana, tak kisahlah. Yang ada bacaan Quran, dengarlah, dapat pahala tak? Sebab benda ni Rasulullah buat, tuan-tuan. Nabi biasa dengar bacaan sahabat dia malam-malam. Malam-malam dah gelap tu, Nabi berjalan pergi rumah ke rumah, diam-diam dalam gelap. Nabi cari rumah yang ada orang atau sahabat yang baca Quran. Satu malam tu Nabi lalu dengar sahabat baginda yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an sedang baca Quran. Lalu Nabi buat apa, tuan? Nabi berhenti depan rumah Abu Musa. Nabi letak telinga ni dekat pintu, kat dinding. Nabi dengar sampai habis. Lepas tu Nabi balik. Besok subuh lepas semayang, Nabi jumpa Abu Musa al-Ash'ari. Nabi kata apa? Wahai Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya kamu telah dianugerahkan oleh Allah dengan salah satu seruling Nabi Daud alaihi salam. Nabi yang paling sedap suara, tuan-tuan, Nabi Daud. Sebab itu dalam riwayat menyebut dalam syurga besok Allah suruh Nabi Daud baca surah Ar-Rahman untuk diperdengarkan kepada seluruh penduduk syurga. Itu hebatnya Nabi Daud. Kita ada tak M. Daud Kilau? Itu pun boleh tahan tak suara ni, tapi gelik dia lagi power lah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Nabi cakap dekat Abu Musa, kamu telah dikurniakan salah satu seruling keluarga Nabi Daud. Lalu Abu Musa kata apa? Wahai Rasulullah, kau dengar ke aku baca Quran malam tadi? Dia boleh syak lah tak bila Nabi cakap gitu? Nabi kata, ya, aku dengar sampai habis. Lalu apa Abu Musa al-Ash'ari kata, tuan-tuan? Dia kata, wahai Rasulullah, kalaulah aku tahu kamu dengar malam tadi, lagi sedap aku baca. Yalah, dia mesti nak persembah yang terbaik pada Rasul. Tara Nabi, dia tak tahu Nabi dengar pun dah sedap dah. Kalau dia tahu Nabi tengah dengar balik pintu tu, lagi tarik, tuan, lagi taranum ni. Tak? Nabi pun senyum macam, tuan-tuan. Jadi itulah kita. Tak boleh baca, dengar orang baca pun dah okey dah. Sebab sunnah tu ada, tuan-tuan. Baik, akhir sekali saya nak habiskan seminit dua lagi, tuan, masa yang saya diberi ni, iaitu yang ketiga, Allah pesan wajahidu fi sabilihi, hendaklah kamu berjihad di atas jalan Allah. Berjihad ni bukanlah berperang saja, tuan-tuan. Berjihad ni maksud dia kita buat kerja sungguh-sungguh lah. Kita buat kerja bersungguh, itu nama dia berjihad. Macam tuan-tuan berbuka tadi bersungguh, kan, sampai licin. Itu kira jihad lah.
Tapi kalau menambah 4 kali, itu mentega darah, tuan-tuan. Itu dah mengalah hantu raya lagi. Jadi tuan-tuan, cerita berjihad ni kita buat kerja sungguh-sungguh. Puasa sungguh-sungguh. Buka sungguh-sungguh. Dengar kuliah, dengar sungguh-sungguh. Saya menyampaikan kuliah, cakap betul-betul. Terawih sat lagi, terawih sungguh-sungguh. Tadarus sungguh-sungguh. More sungguh-sungguh. Semua benda kita sungguh-sungguh, tuan. Bawa kereta motor balik lagi, bawa elok-elok tak? Sungguh tu bukanlah laju, elok-elok lah. Jadi tuan-tuan, itu yang Allah pesan pada kita dalam ayat tadi. Dan siapa yang buat 3 benda tu, pertama bertakwa, yang kedua cari jalan dekat dengan dia, yang ketiga berjihad. Siapa yang buat 3-3 ni, Allah kata la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya di dunia dan insya-Allah di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang boleh saya kongsikan sedikit pada malam ini, muslimin muslimat. Mudah-mudahan ada manfaat untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan ibu-ibu yang mendengar. Dan terima kasih di atas kehadiran semua. 1-2 pengumuman ringkas. Yang pertama, macam biasa tuan-tuan, malam ni saya bawa tabung untuk pembinaan kompleks Tahfiz Al-Khairiyah, Kampung Sungai Pagi, Behrang, Tanjung Malim sana, yang dibuat oleh sahabat saya Ustaz Farhan Suhud. Dah separuh siap, ada baki separuh lagi yang belum siap. Jadi tabungnya ada di atas kursi di tengah-tengah tu. Kalau ada duit, tuan-tuan boleh masuklah dalam tu. Kalau tak ada pun tak apa, ada QR code kat situ. Jadi tak boleh lari juga. Ada e-wallet Tashenggo, boleh scan kat situ. Dan yang kedua tuan-tuan, kalau ada tuan-tuan yang bercadang nak buat badal haji ataupun korban kambing atau unta atau akikah kambing di kota Mekah tahun ini, musim haji yang akan datang, saya dan sahabat ada mengusahakan perkara itu. Jadi kalau ada tuan-tuan bercadang atau berminat, nanti boleh WhatsApp pada saya lah. Nombor telefon saya ada dekat tabung tu. Nanti boleh ambil je kat situ. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.